Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat sambung lagi pembahasan kita daripada kitab Fathul Mu'in, insya-Allah. Semua dengar tak? Dengar? Jelas tak suara? Jelas suara? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ibarat wa mata akhara qada'a ramadana ma'a tamakkunihi hatta dakhala akharu famata ukhrija min tarikatihi likulli yawmin muddani muddun lil fawati wa muddun lit ta'khiri. Tengok ibarat wa mata akhara qada'a ramadana, apabila akhara melewatkan, akhara melewatkan oleh seseorang qada'a ramadana, akan qada' puasa Ramadan. Jadi adakah masalah ini sama dengan masalah semalam? Dia ada tambahan faedah baru. Apabila seseorang itu dia melewatkan qada' puasa Ramadan ma'a tamakkunihi,
ma'a tamakkunihi. Bersama dia mampu. Ma'a tamakkunihi. Bersama mampunya ia daripada qada. Semalam kita baca, kalau satu orang tu dia lewatkan qada puasa Ramadan ma'a tamakkun. Ma'a tamakkun. Semalam dia guna ibarat apa? Semalam dia guna ibarat ma'a tamakkun ke? Semalam guna ibarat bila uzrin kan? Semalam guna ibarat bila uzrin. Di sini dia guna ibarat ma'a tamakkun. Jadi soalannya, bila uzrin dengan ma'a tamakkun ni, adakah benda sama ataupun tak sama? Bila uzrin dengan ma'a tamakkun ni benda sama ke tak sama? Benda sama ataupun tak sama? Jadi sama kan? Sama ke tak sama? Sama. Sebab apa sama? Sama. Sebab apa sama? Dia punya tafsir ma'a tamakkun ni sama. Cuba tengok ni. Semalam dia kata, bila uzrin bi an khala 'anis safari wal maradi qad rama alaih. Dalam i'anah pun dia tafsir sama. Ma'a tamakkunihi minal qada bi an khala minas safari wal maradi qad rama alaih. Maknanya samalah. Sama. Sama maksudnya benda sama tapi guna takbir yang lain. Jadi ini pun satu, kadang-kadang dia jadi satu cabaran lah. Kita tengok dalam kitab, nampak guna takbir lain, tapi sebenarnya maksudnya benda yang sama. Benda yang sama. Okey. Tak ada lagi tu. Belum dapat lagi dia punya jawab tu. Hatta dakhala akharu. Hatta dakhala akharu. Hatta dakhala akharu ni, akharu maksudnya apa? Hatta dakhala akharu ni maksudnya apa? Ramadan akharu. Ramadan akharu. Sehingga masuknya yang lain. Sehingga masuknya yang lain. Okey. Nanti mungkin kita sajalah tanya soalan. Kenapa dia guna perkataan akharu? Akharu ni bukan nakirah ke? Ramadan ni ma'rifah ke nakirah? Ramadan dia ma'rifah ke nakirah? Bukan sepatutnya guna ta'bir al-akharu. Bukan sepatutnya guna ta'bir al-akharu. Jadi kalau dia ma'rifah, mestilah guna ta'bir al-akharu, bukan akhar. Betul tak? Semalam pun Musannif guna yang sama. Hatta dakhala Ramadanu akharu. Hatta dakhala Ramadan akharu. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab?
Siapa boleh jawab? Kenapa guna nakirah? Ha? Kenapa tak guna al-akharu? Semalam pun Musani guna hatta dakhala ramadanu akharu. Sini Ustaz Luqman Danuri. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, syahru ramadhan alladhi unzila fihi syahru ramadhan alladhi unzila. Nampak? Syahru ramadhan alladhi. Alladhi ni, dia apa alladhi? Alladhi ni silah. Betul tak? Alladhi ni ma'rifah kan? Alladhi ma'rifah. Alladhi ma'rifah. Jadi menunjukkan Ramadan dalam ayat Quran tu, dia adalah ma'rifah. Ialah Ramadan kan nama bagi bulan. Ramadan kan nama bagi bulan. Dia mestilah ma'rifah. Tapi di sini digunakan nakirah. Sebab itu, jadi kena faham dia punya mauqi'ul kalam. Kalau syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, di situ memang nak menyatakan bulan Ramadan, nak tamyizkan dengan bulan lain. Maka dia merupakan nama bagi bulan yang khas. Okey? Bulan yang khas. Tapi dalam surah ni, oleh kerana Ramadan tahun lepas bukanlah Ramadan yang akan datang. Ramadan tahun lepas bukanlah Ramadan yang akan datang. Ramadan tahun satu lagi bukanlah. Jadi dari sudut itu, Ramadan itu dia adalah apa? Dia ada banyak. Dia ada banyak. Dari sudut tu, melihat kepada takarrurnya Ramadan. Jadi Ramadan setiap tahun adalah Ramadan yang lain. Daripada segi itu, dia adalah apa? Dia bukan ma'rifah, tapi dia adalah nakirah. Faham tak? Dia adalah apa? Ma'rifah, dia bukanlah nakirah. Dia adalah nakirah, bukanlah ma'rifah. Nampak tak? Macam contohnya, Ramadan ni dia boleh dijamakkan Ramadanat misalnya. Ramadanat. Jadi dari sudut itu, dia ini adalah nakirah, maksudnya tidak muayyan kepada tahun yang tertentu. Dari sudut tu dia nakirah. Jadi bila dari sudut tu dia nakirah, maka dia sahlah dia itu dia apa? Disifatkan dengan nakirah. Faham? Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta dakhala akharu, sehingga masuklah Ramadan yang satu lagi. Habis. Cuba tengok dalam syarah tu. Dalam i'anah sebut laisa biqaidin. Dah habis dah tadi faedah tentang nakirah ma'rifah, dah selesai. Kita tengok balik pada induk masalah. Satu orang dia ada wajib puasa bulan Ramadan. Dia tangguhkan qada ma'a tamakun, sehingga masuklah Ramadan satu lagi. Dalam i'anah sebut hatta dakhala akharu ni, sehingga masuknya Ramadan yang baru ni, sehingga masuklah Ramadan yang baru, itu bukanlah qaid. Dia bukanlah apa? Dia bukanlah qaid. Okey? Apa maksud dia bukan qaid? Apa maksud dia bukan qaid? Tanda dulu. Hatta dakhala akharu. Jadi hatta dakhala akharu, dia ini bukanlah qaid. Jadi bila dia bukan qaid, kita tengok walaupun dalam kitab ni ada, kita andaikan dia tak ada. Baru jadi faham. Walaupun dia ada, tapi kita andaikan dia tak ada. Okey, tak ada. Kita andaikan ibarat dia macam ni. Wa mata akhara qada'a ramadana
ma'a tamakkunihi famata. Okey. Kita tengok. Hatta dakhala akharuni laisa biqaidin. Laisa biqaidin. Dia bukanlah qaid. Hatta dakhala akharuni, dia bukanlah qaid. Famata, lalu dia mati. Maka dikeluarkan daripada pusaka dia setiap hari 2 mud. Satu mud untuk kerana dia terluput. Satu lagi mud kerana dia melewatkan. Kerana dia melewatkan. Jadi maknanya kat sini, apa yang kita boleh faham daripada ibarat ni? Apa kita boleh faham? Kalau kita ambil qaid hatta dakhala akharu, kalau qaid tu kita ambil, okey, kalau qaid itu kita ambil, apa beza dia? Jadi apa beza kalau kita ambil qaid tu dengan kita tidak ambil qaid tersebut? Apa beza dia? Apa beza dia? Kita ambil qaid dengan kita tak ambil qaid. Jadi kalau kita ambil qaid, macam mana kita nak bagi contoh lah. Contohnya, dia tinggal puasa tahun lepas. Dia tinggal puasa tahun lepas. Jadi kemudian dia mati sebelum daripada bulan Ramadan. Dia mati sebelum daripada bulan Ramadan. So kalau dia mati sebelum daripada bulan Ramadan, maka tak ada fidyah. Okey? Dia punya beza dia. Kalau kita ambil qaid tersebut, kalau dia mati sebelum bulan Ramadan, tak ada fidyah. Tak ada fidyah apa? Kalau dia mati sebelum bulan Ramadan, kalau qaid itu tidak diambil, maka apa fidyah yang tak ada? Fidyah yang tak ada, fidyah apa?
Fidyah yang tak ada, fidyah, fidyah apa? Nak tengok ni, beza ada kait tak ada kait. Kalau kait kalau kait itu tidak diambil, maka kalau kait itu tidak diambil, kalau dia mati sebelum bulan Ramadan, maka tidak ada fidyah takhir. Tidak ada fidyah takhir. Tetapi kalau kait itu diambil, fidyah takhir ada. Tetapi fidyah fawat tu, fidyah fawat akan ada dalam dua-dua surah. Okey? Fidyah fawat. Fidyah kerana terluputnya puasa itu akan ada dalam dua-dua surah. Sama ada surah ambil kait ataupun surah tak ambil kait. Surah ambil kait ataupun surah tak ambil kait. Tetapi dalam surah yang ambil kait, dia akan beza hukum. Okey, jelas dah. Dalam Fathul Mu'in disebut, dalam I'anatul Talibin disebut, musannif ni, musannif, okey, fidyah fawat, satu kita panggil istilah dia fidyah fawat, satu lagi fidyah takhir. Jadi dalam masalah ni, kalau ada orang meninggal dunia dan dia ada mencurangkan puasa Ramadan, jadi kena tahu tu cara nak kira tu. Dia contohnya lah, kalau dia ada tinggal puasa 3 tahun, setiap tahun itu misalnya puasa 30 hari, setiap tahun 30 hari, 30 hari, 30 hari. Jadi fidyah fawat dia berapa? Fidyah fawat dia, okey, kita nak bagi tamrin. Kita ambil contoh 2017, 18, 19. 2017, 2018, 2019. Contohlah, 2017 puasa 30 hari, 18 puasa 30 hari, 19 pun puasa 30 hari. Sekarang ini kita ada dalam bulan Syaban sekarang ni. Jadi sekarang ini kita ada dalam bulan Syaban. Okey, cuba bagi tahu. Kemudian dia matilah. Dia mati. Dia telah mati. Dan dia tinggalkan puasa itu bukan sebab dia ini syaikh kabir, ataupun dia ni bukan marid maradan la yurja bur'uhu. Cuba kira. Dia kena fidyah fawat berapa hari? Dia kena fidyah fawat berapa hari? Fidyah fawat 2017 30 hari, 2018 30 hari, 2019 30 hari puasa. Semua dia tak puasa. Contoh. Contoh je. Sekarang ni dia mati bulan sekarang ni, Syaban. Dia mati bulan Syaban. Maka dia kena fidyah fawat berapa hari? Okey, 90 hari. 90 hari kali 1 mud, 90 mud lah. 90 cupak. Okey, 90 cupak. Fidyah fawat. Dia fidyah fawat senang je nak kira. Fidyah fawat kita kira berapa hari yang tertinggal sebanyak tu lah. Okey? Fidyah fawat senang nak kira. Fidyah takhir tu yang payah tu. Fidyah fawat senang. Fidyah fawat ni hanya akan berbangkit kalau orang tu mati. Okey? Fidyah fawat hanya akan berbangkit kalau orang itu mati. Kalau orang itu mati. Kalau orang itu mati. Fidyah fawat 90 hari. Okey, fidyah takhir berapa hari?
Fidyah takhir. Fidyah takhir berapa hari? Ustaz Maulana Raziz 90. Fidyah takhir berapa? Fidyah takhir 60. Malik Izani 60. Fidyah takhir berapa? Fidyah takhir 90. Kashfur Rahman. Abu Nuaim 60. Berapa cara nak kira dia? Jadi kita kira lah. Puasa 2017 dia tak buat. Maka bila dia lajak sampai 2018 maka 30. Okey, 30. Puasa 2018 dia tak buat, dia lajak sampai 2019. 30 lagi 60. Sekarang ni puasa 2019. Dah 60 kan? Puasa 2019. Dia tak buat lagi. Okey? Dia belum qada. Berapa? Fawad apa? Takhir 60. Takhir 60. Siapa ada jawapan lain? Takhir. Ini soalan famous ni. Kita nak tahqiq masalah. Takhir berapa? 60. Macam nak jual barang pula. Semua 60 60. 90. Sa'azim 90. Amar Rais 180. 90. 30 tambah 60 90. 120. Okey, jom kita kira. Kita kira macam mana? Okey, puasa 2017 ingat bila masuk saja 2018 maka maknanya ada 30 jupak. 30 jupak. Kita settlekan dulu 2017. Ada 30 jupak. Kemudian puasa 2017 dia tak qada sampai masuk 2018, 30 jupak. Kemudian dia tak qada sampai masuk 2019, kan dia berulang. Semalam kita belajar dia akan berulang. 2017 itu akan kali bila masuk 2019, 30 kali 2 60. 30 kali 2 60. 30 kali 2 60. 60 dah 2017 ni 60. Kemudian puasa 2018 dia tak qada. Masuk 2019 lagi 30 dah 90. Kemudian puasa 2017. Jadi atas kaul yang ada kait ni, maka maknanya untuk 2017 30 kali 2. Untuk 2018 punya puasa. Untuk 2018 punya puasa apa dia? Kali 1. Untuk 2018 punya kali 1. Dah 90. Untuk 2019. Jadi untuk 2019
oleh kerana puasa 2020 belum masuk lagi. Oleh kerana puasa 2020 belum masuk lagi, maka dia tidak dikira melewatkan. Dia tidak dikira melewatkan. Jadi 90 je lah. Atas qaul yang kait tu. Atas qaul yang kait, dia adalah apa? Dia adalah Hmm, 90. Jadi 90 atas qaul yang ada kait. Atas qaul yang ada kait 90. Atas qaul yang ada kait 90. Kalau atas qaul yang tak ada kait, atas qaul yang tak ada kait, jadi sekarang ni contohlah, sekarang ni 1 Syaban. Jadi nak masuk Ramadan ni baki 29 hari. Baki 29 hari. Tu payah tu nak kira. Okey. Sekarang ni setakat ni kita kira yang ada kait. Okey? Yang ada kait 2017 kali 2, 2018 kali 1. 2019 tak ada. 2019 tak ada. Okey? 2019 tak ada. Sebab apa? Belum masuk 2020. 2017 dah 2 kali tahun berulang. 2018 sekali sahaja tahun berulang. Maka berapa tahun yang telah berulang itu akan jadi. Itu cara nak kira dia. Okey? Sebab okey, kita bawa satu lagi surah nak faham ni, yang ada kait ni. Kita bawa satu lagi surah. Okey, contohnya dia punya puasa tahun lepas, dia ada tinggal 30 hari. Contohnya lah. Lalu dia ni meninggal dunia pada 15 Sya'ban. Dia meninggal dunia pada 15 Sya'ban. Okay, ni soalan lain ni. Kita ambil satu contoh nak faham yang ada kait tu. Yang ada kait, yang tak pakai kait, yang tak pakai kait. Dia tinggal puasa 30 hari tahun lepas. Dia meninggal dunia pada 15 Sya'ban. Berapakah fidyah fawat? Fidyah fawat berapa hari? Fidyah fawat. Dalam soalan kedua ni. Fidyah fawat berapa hari? Berapa? 60. Fidyah fawat 30 lah. Jelas lah 30. Okey. Fidyah takhir berapa? Ini fidyah takhir atas qaul takhir 15. Fidyah takhir 15, Kashfur Rahman. Fidyah takhir berapa? 30. Dia meninggal dunia 15 Syaban, baki lagi 15. Fidyah takhir berapa? Fidyah takhir atas, ini atas qaul yang tak ada kait ni. Atas qaul yang tak ada kait. Atas qaul yang tak ada kait, fidyah takhir kita kira 15 hari je. Jadi sebenarnya syarahan dia sebab berdasarkan i'anah. Cuba tengok dalam i'anah, dia bagi surah tu. Jadi fidyah takhir 15 hari je. 15 hari. Sebab memang dia tinggal 30 hari. Tetapi oleh kerana baki lagi daripada nak ke Ramadan tu ada baki lagi 15 hari, yang kalau dia hidup dia adalah lagi masa kan.
Tapi 15 hari lagi confirm dia memang dah tak boleh dah. Itu dah memang suntuk betul. Itu dah memang suntuk betul. Jadi kita hanya tolak 15. Tapi kita hanya tolak 15. Kita hanya ambil 15 sahaja. Sebab apa kita ambil 15? Dia guna ibarat macam ni. 15 itu dipanggil tahaqqaqal fawat. 15 tu adalah tahaqqaqal fawat. Apa maksud tahaqqaqal fawat? Confirm dia memang tak ada qada. Kalau dia hidup pun dia tak ada qada, betul tak? Betul lah. Kalau dia hidup pun tak sempat nak sempurnakan qada baki 15 hari kan. Maka dipanggil tahaqqaqal fawat. Tahaqqaqal fawat. So bila dia tahaqqaqal fawat, maka kita ambil 15 hari yang confirm dia tertinggal. Yang baki lagi kita tolak. Okey? Ini pemisalan ni diberi oleh Nihayatul Muhtaj. Okey. Ukhrija min tarikatihi likulli yaumin muddan. Muddun lil fawat wa muddun lit ta'khir. Muddun lil fawat wa muddun lit ta'khir. Maka dikeluarkan daripada harta pusakanya untuk setiap hari 2 mud. Untuk setiap hari 2 mud. 1 mud 1 mud untuk fawat, 1 mud untuk takhir. 1 mud untuk fawat, 1 mud untuk takhir. Okay, faham kan? Satu lagi soalan sebelum kita tengok ni ibarat ni. Kena kira betul-betul. Kadang-kadang orang tanya soalan, dia kata ayah dia tak puasa. Ayah dia 3 tahun kebelakangan ni memang sakit keras. Sakit keras memang tak boleh nak puasa. Contohnya ayah dia tak puasa dari 2017 sebab sakit keras yang mana tak ada harapan nak sembuh. Lalu ayah dia meninggal dunia. Kita katalah ayah dia meninggal dunia bulan Ramadan ni akan datang ni, ayah dia meninggal dunia. Daripada 2017 ayah dia sakit. Khilaf Ibnu Hajar Ramli. Daripada 2017 ayah dia sakit, kemudian ayah dia meninggal ni puasa 2020. Okey, berapa mud yang kena bayar? Berapa mud fawat, berapa mud takhir? Berapa mud fawat dan berapa mud takhir? Berapa mud fawat dan berapa mud takhir? Ayah dia sakit. Berapa? Mud fawat 90. Mud takhir tak ada. Mud fawat 90. Mud takhir tak ada. Mud takhir ada tak?
Baik, 120. 90 je. 90. Kenapa mutakhir tak ada? Mutakhir tak ada. Sebab apa mutakhir tak ada? Sebab apa? 30 je. Saloman. Kerana tak tamakun. Tadi kan dah belajar dah. Mutakhir tak ada. Kerana ada uzur. Itu faedah kita belajar kaid tu. Kan kaid tadi kata ma'a tamakun. Fidyah takhir ni kena kalau ma'a tamakun ataupun dengan ibarat yang lain bila uzrin. Jadi kalau tamakun okey, tak ada, jelas. Maka tak ada berbangkit isu. Ada juga orang tanya, adakah melewatkan membayar fidyah? Dia ni dah qada. Contohlah dia tinggal puasa 2017. Dia tinggal puasa 2017. Okey, ni soalan lain. Okey, dah tahu dah jawapan dia. Kita tanya lagi soalan lain. Dia tinggal puasa 2017 30 hari. Dia dah qada. Maksudnya bila masuk je lepas Syawal tu dia qada habis 30 hari. Dia qada 30 hari. Dan sekarang ni bila sampai masuk Ramadan 2020 dia belum bayar fidyah. Sampai masuk Ramadan 2020 dia belum bayar fidyah. Jadi berapa fidyah dia kena bayar? Bukan. Macam ni. Dia tinggal puasa 2017. Sampai 2018 dia tak qada. Lepas 2018, Ramadan 2018, barulah dia qada 30 hari yang 2017. Tapi fidyah dia tak bayar sampai Ramadan 2020. 2020. Dia qada 2018. Dia 2017 sampai 2018 dia tak qada. Lepas 2018 lepas hidayat barulah dia qada 30 hari. Tapi fidyah dia tak bayar lagi. Sampailah tahun 2020 dia tak bayar lagi. Sampai 2020. Jadi berapakah fidyah yang dia nak kena bayar? Berapa fidyah? Abu Nuaim tak ada fidyah. Ustaz Abu Ahmad Al-Aidrus 90. 30. 30. Ah. 30 ringgit. 30. Betul lah tu 30. Sebab ini pun kadang-kadang orang terkeliru. Dia duk tanya, dia dah qada tapi fidyah dia tak bayar dah bertahun-tahun. Jadi fidyah, melewatkan membayar fidyah tidak akan menyebabkan berlaku pengulangan ataupun penggandaan fidyah. Dia bukan ayat dia fidyah tak berganda, bukan. Ayat dia melewatkan membayar fidyah tidak menyebabkan penggandaan. Melewatkan qada yang menyebabkan penggandaan. Okey? Jelas kan? Okey, jelas. Tidak menyebabkan penggandaan.
Dia memang banyak terkeliru macam tu. Dia punya point dia takhirul qada, bukan takhiru ikhrajil fidyah kan. Jadi kena bezakan dua masalah tu. Dia adalah masalah yang berbeza. Okey. Jelas kan? Itu beberapa soalan tu untuk kita buat penakulan supaya jelas apa murad masail dalam masalah ni. Okey. Ada satu lagi soalan. Kalau satu orang, ada satu lagi soalan. Kalau satu orang nantilah soalan tu kita tangguhkan. Kita sambung. Jadi ukhrija min tarikati. Jadi dikeluarkan daripada harta pusaka dia. Dikeluarkan daripada harta pusaka dia. Jadi ini kita dapat belajar apa? Ukhrija min tarikatihi ni kita belajar dalam bab apa? Kita belajar dalam bab dalam bab faraid. Sebelum nak agihkan pusaka, kena selesaikan hutang, betul tak? Sebelum itu yang pertama sekali duit digunakan untuk pengurusan mayat. Kemudian duyun muqayyadah, duyun mursalah, huququllah, huququl adami kan? Huququllah. Ini masalah ni, ukhrija min tarikatihi ni dikeluarkan daripada harta pusaka dia. Maksud dikeluarkan daripada harta pusaka dia ni, maksudnya daripada ra'sil mal, daripada aslil mal. Dikeluar daripada aslil mal. Kalau kita belajar kan dalam bab pusaka, ada masalah dikeluarkan daripada aslil mal. Yang ini ma yatabaqqa. Tapi yang ni tak. Yang kita belajar semua duyun-duyun ni, duyun mursalah. Ustaz Maulana Raziz bagi tahu sikit macam mana dia punya tertib dia. Maulana Raziz Al-Hafiz Ahlul Faraid. Macam mana dia punya urutan dia? Urutan sebelum nak agih harta pusaka. Mula-mula apa dia? Mula-mula pengurusan jenazah. Mula-mula apa? Pengurusan jenazah. Duit nak beli kain kafan, duit apa sahajalah. Mula-mula tajhizul mayyit. Jom sebut. Sebelum nak bahagi harta pusaka, mula-mula duit mesti digunakan untuk apa? Tajhizul mayyit. Maulana Raziz kongsi faedah.
Mula-mula tajhizul mayyit. Yang kedua apa dia? Yang kedua, lepas duit tu dah asingkan, ada baki lagi, apa yang kita settlekan peringkat yang kedua lepas tajhizul mayyit? Abu Nu'aim Abdul Ghani apa dia? Duyun. Duyun apa dulu? Apa tu? Tuntutan harta pusaka secara langsung. Menguruskan jenazah. Okey, nombor 1. Lagi? Duyun kan ada 2 duyun. Dia hukukullah dulu ataupun hukukul adami? Yang mana ditakdimkan menurut pendapat yang muktamad? Hukukullah ataupun hukukul adami? Dia hutang adami ni dia ada 2. Satu dipanggil duyun. Satu dipanggil apa? Duyun muqayyadah. Seterusnya dipanggil duyun mursalah. Dia duyun muqayyadah dulu, baru masuk duyun mursalah. Apa beza duyun muqayyadah dengan duyun mursalah? Duyun muqayyadah ni iaitu hutang yang mana ada rahan. Bukan duyun mursalah, bukan. Duyun muqayyadah baru duyun mursalah. Duyun muqayyadah ni maksudnya hutang piutang yang berkait dengan rahan. Yang berkait dengan apa? Dengan rahan. Berkait dengan rahan. Maksudnya si mati tu dia ada hutang yang ada gadaian, maka orang itu ditakdimkan dulu. Gharim tu, ghurama tu didahulukan. Yang mana hutang dia tu adalah apa? Adalah muqayyadah. Barulah lepas itu duyun mursalah. Kemudian barulah wasiat. Sebab itu wasiat ni kita sebut dia tak diambil daripada apa? Ra'sul mal. Betul tak? Dia tidak ambil dia daripada ra'sul mal. Okey. Ulang balik tu faraid. Ulang balik. Saya pun dah lama tak ngajar faraid. Tapi itu basic lah. Sebelum kita belajar tentang pembahagian, ini paling basic dulu, selesaikan dulu.
baru cerita bahagi. Jangan main bahagi terus je. Okey. Kita sambung. Maka dikeluarkan daripada tarikahnya setiap hari 2 cupak. 1 cupak untuk fawat dan 1 lagi cupak untuk takhir. Tengok seterusnya ibarat. Illam yasum anhu qaribuhu aw ma'dhunuhu. Illam yasum anhu qaribuhu aw ma'dhunuhu. Wa illa wajaba muddun wahidun lit-ta'khiri. Wal jadidu adamu jawazi as-sawmi anhu mutlaqan. Bal yukhraju min tarikatihi likulli yawmin muddu ta'amin wa kadha sawmun nadri wal kafarah. Wa dhahaba an-Nawawi ka jam'in muhaqqiqina ila tashihi al-qadim al-qail bi annahu la yata'ayyanu al-it'amu fi man mata bal yajuzu lil wali an yasuma anhu thumma in khalafa tarikatan wajaba ahaduhuma wa illa nudiba wa masriful amdadi faqirun wa miskinun wa lahu sarfu amdadin liwahidin. Okey, sambung. Illam yasum anhu qaribuhu aw ma'dhunuhu. Qaribuhu aw ma'dhunuhu. Jadi illam yasum anhu ni dia adalah kaid. Dalam i'anah tulis illam yasum anhu qaribuhu ni hadha qaidun liwujubi muddin lil fawat. Hadha qaidun liwujubi muddin lil fawat. Illam yasum anhu qaribuhu hadha qaidun liwujubi muddin lil fawat. Maksudnya kalaulah kan kita kata kalau orang mati dia ada 2 jenis mud nak kena bayar. 2 jenis fidyah. Satu fidyah fawat, satu lagi fidyah takhir. Tapi fidyah fawat ni hanya kena bayar kalau apa dia? Kalau dia punya qarib dia ataupun ma'zun kepada qarib tidak apa? Tidak berpuasa bagi hari-hari tersebut. Jadi kaid ni penting ni. Kaid ni adalah kaid bagi apa? Illam yasum anhu qaribu au ma'zunuhu ni apa? Dia adalah kaid bagi wajibnya bayar mud kerana melewatkan. Maksudnya kalau orang tu dia mati, dia ada 30 hari puasa hutang yang tadi kita kira tu. Jadi 30 fawat tu, 30 fawat hanya wajib dibayar kalau dia punya qarib dia, kalau qarib dia tak gantikan puasa. Kalau qarib dia tidak gantikan puasa. Jadi kalau qarib dia ambil seorang sikit 30 hari tu, seorang ambil 2 contohnya, habis semua 30 hari, maka yang dia hanya perlu keluarkan hanya apa? Hanya mud takhir kalau ada. Kalau ada. Jadi kalau dia tak ada mud takhir, tak ada apa-apalah fidyah nak kena bayar. Sebab jadi kaid ni penting. Illam yasum anhu qaribuhu aw ma'dhunuhu. Ma'dhunuhu, ma'dhun tu ma'dhunhu kembali kepada qarib. Wa illa wajaba. Wa illa ni takdir dia apa? Wa illa ai wa illam yasum anhu qaribuhu aw ma'dhunuhu wajaba. Bukan. Wa illa ni bukan. Wa illa ni nafi kepada nafi maksudnya isbat. Wa illa ni takdir dia apa? Wa illa ni bukan takdir dia wa illam yasum, bukan. Wa illa ni dia nafi kepada nafi. Ai wa illa lam. Macam tu.
Jadi dia punya takdir dia wa illa ai bi an sama anhu man dzukirah. Nah, dalam i'anah tulis wa illa ni. Wa illa ni dia adalah wa illa lam yasum. Wa illa lam yasum. Pelik sikit lah ayat dia. Wa illa lam yasum. Dia nafi-nafi isbat lah. Dia nafi-nafi isbat. Bila nafi-nafi isbat, dia punya bunyi ayat dia, dia punya taswir dia bi an sama anhu qaribuhu. Bi an sama anhu qaribuhu wajaba muddun wahidun litakhir. Faham tak? Maksudnya, kalaulah ni jelaslah. Kalaulah wali dia puasakan bagi pihak dia, wajaba muddun wahidun litakhiri faqat. Jadi tambahlah kat situ. Wajiblah dia satu mud untuk kerana melewatkan sahaja. Tak ada apa? Tak ada muddun lil fawat. Wal jadid. Okey, sambung. Wal jadid. Pendapat jadid. Adamu jawazi sawmi anhu mutlaqan. Pendapat jadid, mazhab jadid Imam Syafi'i, tidak boleh berpuasa anhu anil mayyit mutlaqan. Takdir mutlaqan sawa'un tamakkana minal qadha qabla al-mauti am la. Wa sawa'un fatahu sawmu bi'udhrin aw bighairihi bal yukhraju min tarikatihi, bahkan dikeluarkan daripada pusakanya, likulli yaumin muddu ta'amin, untuk setiap hari satu mud makanan. Wa kadza saumun nadhri wal kafarah. Wal kafarah. Okey? Faham tak? Siapa tak faham masalah ni? Jelas tak? Dia kalau kita tengok dalam minhaj, disebutlah masalah ni dalam minhaj. Dalam minhaj disebut, dalam masalah apabila satu orang mati, dia ada meninggalkan puasa. Adakah boleh orang lain berpuasa bagi pihak dia? Boleh tak orang lain puasakan? Jadi dalam masalah ni ada qadim dengan jadid. Okey? Qaul qadim kata boleh. Boleh puasa bagi pihak. Qaul jadid kata tak boleh puasa bagi pihak. Kita nak tengok ilat dulu. Jadi dia punya ilat dia, qaul jadid mengatakan tak boleh tu sebab apa? Sebab puasa ni dia adalah ibadah badaniyah mahdhah. Kalau ikut kiasnya, kita belajar kan, ibadah ni dia ada ibadah badaniyah mahdhah, ibadah maliyah mahdhah. Dia ada juga ibadah badaniyah ma'asyaibatil mal. Dia ada begitu. Dia kalau kita tengok dalam kitab, misalnya kitab apa? Kitab Jam'ul Jawami' menyebut bahawasanya ibadah ni, al-ibadatu la taqbalun niyabah. Al-ibadah la taqbalun niyabah. Ibadah yang dimaksudkan ni adalah ibadah badaniyah mahdhah. Jadi oleh kerana puasa ni dia ibadah badaniyah mahdhah, kalau ikut kias dia, mana boleh orang lain buat kan? Hidup ke mati ke tak boleh orang lain buat kan? Okey? Maksudnya
Qaul jadid ni, qaul jadid konsisten dengan kias. Qaul jadid konsisten dengan kias. Kias dalam masalah lain, iaitu ibadah badaniyah la taqbalu, ibadah badaniyah mahdah semata-mata, la taqbalu niyabah. Itu asal dia. Maksudnya itu kias. Tetapi kenapa qaul qadim ini menjadi pendapat yang rajih? Tengok kat depan tu. Tengok kat depan. Wa dhahaba an-Nawawi ka jam'in muhaqqiqin ila tashihil qadim. Telah berpandangan oleh Imam Nawawi seperti satu kelompok daripada muhaqqiqin untuk mentashihkan qaul qadim. Qaul qadim yang berkata bi annahu la yata'ayyanul it'am fi man mata. Qaul qadim sebut apa? Tidak, la yata'ayyan, terjemah dia tidak semestinya kena memberi makan pada orang yang telah mati. Bal, bahkan yajuzu, boleh bagi wali untuk berpuasa bagi pihaknya. Jadi kita nak tengok dia punya cara istidlal dia. Qaul jadid dia memang muafik bagi kias. Okey? Kias apa? Kias dalam kaedah tadi tu. Ibadah badaniyah mahdah la taqbalun niyabah. Okey? Konsisten. Tetapi kenapakah qaul qadim ini, qaul qadim menjadi rajih? Sebab di sana ada hadis. Di sana ada apa? Hadis. Kalau kita belajar dalam kitab Jam'ul Jawami' ataupun kitab Usulul Fiqh, dia ada satu bab. Kalau tak silap, Al-Kitabu berapa Al-Khamis ke dalam Jam'ul Jawami', dipanggil kitab itu membincangkan tentang ta'adul dan juga tarajih. Ta'adul dan juga tarajih. Bagaimana kita nak timbang antara dua dalil. Okey, kias juga adalah dalil. Hadis juga adalah dalil. Okey? Kias adalah dalil. Hadis juga dalil. Jadi bila berlaku ta'arud antara kias dengan hadis, maka jelaslah dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, maka yang ditakdimkan itu adalah hadis. Okey? Dan ini antara contoh yang mana ulama mengamalkan, bagaimana ulama mengamalkan perkataan Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Fahuwa madhhabi. Antara dalil qiyas dengan dalil hadis. Sebab kita punya kaedah dalam istidlal ni, mazhab Hanafi dia lain. Dia tengok qiyas tu jali ke, qiyas tu khafi ke. Kalau qiyas jali, dia kadang-kadang ditakdimkan atas hadis. Adalah dia punya wajah dia. Jadi sebenarnya ini satu contoh bagaimana ulama mengaplikasikan perkataan Imam Syafi'i, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Okey. Kemudian kan kita belajar kan, memang asalnya bila qadim dengan jadid bertembung, maka ditakdimkan jadid, kecuali lebih kurang dalam 19 ataupun 18 masalah. 18 masalah, maka apa? Dia hadis tu ada tulis dalam i'anah. Azim. Hadis tu riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Okey? Khalas. Wa kadza. Okey, sebelum tu
Okey. Nak tengok tu. Hadis man mata wa alaihi siyam sama an wali, itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Okey. Faham tak maksud perkataan tu? Wa kadza saumun nadri wal kafarah. Faham tak perkataan tu? Wa kadza saumun nadri wal kafarah. La qiyasa fi mawridin nas. Okey. Perkataan wa kadza saumun nadri wal kafarah. Faham kan maksud dia? Okey, faham kan? Maksudnya, kalau satu orang tu dia meninggal dunia, dia ada nazar nak puasa, nazar nak dia kena ada kafarah contohnya kan, kafarah jima' tu. Dia mati kafarah jima' 2 bulan, 60 hari. Maka dalam surah ini dia kena apa? Jadi waris dia kena pastikan keluarkan daripada tarikah untuk membayar apa? Untuk membayar 60 hari tersebut. Contohnya. Ataupun dia ada nazar nak puasa 10 hari ke. Jadi nazar itu dia dalam bab puasa nazar ataupun kafarah, dia hanya ada fidyah apa? Dia hanya ada fidyah fawat. Dia tidak ada fidyah takhir. Itu jelas. Okey? Bal yajuzu lil wali. Bal yajuzu lil wali an yasuma anhu. Bal yajuzu lil wali an yasuma anhu. Wali boleh berpuasa bagi pihaknya. Thumma in khalafa tarikatan wajaba ahaduhuma. Kalau dia ada meninggalkan tarikah, maka wajib salah satu saja, puasa ataupun itam. Salah satu, ahadahuma tu kembali kepada apa? Huma kembali kepada as-saumu awil it'am. Wa illa ay wa illam yakhluf tarikatan nudiba. Nudiba apa? Nudiba lil wali as-saum. Okey? Habis. Okey, setakat ni faham kan? Ada soalan tak? Cuma kat sini ini pun ada dibagi tambih dalam minhaj. Masalah wali ni. Bal yajuzu lil wali. Kan hadisnya man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Man mata wa alaihi saumun, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Dia ada lebih kurang 19 qaul qadim yang diterjehkan. Okey, sekarang ni kita nak masuk pada perbahasan tu al-wali tu. Al-wali. Dalam matan Fathul Mu'in, dia sebut ni bal yajuzu lil wali. Bal yajuzu lil wali kan. Jadi sama anhu waliyuhu. Man mata wa ali siyamun sama anhu waliyuhu. Jadi wali tu apa yang dimaksudkan dengan wali? Jadi masalah wali ni apa yang dimaksudkan? Dalam kitab Minhaj tulis, yang dimaksudkan dengan wali ni adalah apa? Yang dimaksudkan dengan wali ni kullu qaribin. Yang dimaksudkan dengan wali kullu qaribin. Jadi wali kat sini, sebab kalau dia guna ibarat wali, dia jadi macam syubhat sikit. Sebab wali ni kalau ikut itlak dia lah, bila sebut wali biasanya maksudnya wali mal.
wali mal. Kalau wali mal lagi lah sempit. Wali mal kan? Sama anhu waliyuhu ni, yang dimaksudkan wali ni bukanlah wali mal. Kalau wali mal jenuh lah. Wali mal ni siapa? Abun. Jadi yang dimaksudkan dengan wali ni kullu qaribin. Jadi sangat penting ni kita nak tahqiqkan siapa yang boleh berpuasa bagi pihak si mati. Okey? Siapa yang boleh berpuasa bagi pihak si mati. Jadi ada ulama kata, dia ada khilaf ni, apa maksud wali? Ada ulama kata yang dimaksudkan dengan wali ni al-warathah. Al-warathah. Jadi bila dia kata al-warathah, maksudnya apa? Maksudnya zawil furud ni, dia panggil apa? Zawil furud pula dah. Dia panggil apa? Ustaz Raziz? Ustaz Raziz yang daripada kalangan keluarga yang tak dapat pusaka, kita panggil apa? Kita panggil apa? Ustaz Raziz. Dia keluarga tapi tak dapat pusaka, kita panggil apa istilah dia? Ada satu pendapat kata wali ni adalah warathah. Wali ni adalah warathah. Okey? Zawil arham. Zawil arham. Dia semua ma'ruf tu. Zawil arham. Kita ada zawil furud dengan zawil arham, kan? Zawil arham. Okey? Okey, ma'ruf lah tu. Ustaz ni. Jadi sama ada orang itu, maksudnya ada satu pendapat kata wali ni adalah warathah. Sama ada dia ini adalah dapat melalui furud ke asabah ke. Maksudnya itu saja. Selain daripada tu tak boleh. Tak boleh. Boleh. Kafarah jima' tu dia boleh serentak. Sebab bila dia dah mati dah batal tu mualat. Kita ada ashabul furuz. Kalau orang Pakistan panggil ashabul furuz. Dan zawil arham. Pendapat muktamad dia, wali ni adalah kullu qarib. Kullu qarib. Jam dah pukul apa? Jam dah pukul apa? Tak ada jam pula. Fakir dah pukul apa jam? 51. Lagi 10 minit. InsyaAllah. Okey. Jadi pendapat muktamad dia. Okey, kita lagi 10 minit kita tamatkan insya-Allah. Tak ada siapa nak keluar. Bini panggil ke? Tak ada. Apa tu? Okey. Kita nak settlekan bab wali ni. Ni last. Perbahasan terakhir kita, siapakah yang boleh puasakan bagi pihak si mati? Ada pendapat kata, sebab hadis guna perkataan sama anhu waliyuhu. Sama anhu waliyuhu. Sama anhu waliyuhu kan? Jadi ada kata warathah. Kemudian ada kata apa? Ada kata kullu qarib. Pendapat muktamad dia kullu qarib. Cuba tengok ibarat sebelum tu. Illam yasum anhu qaribuhu au ma'dhunuhu. Illam yasum anhu qaribuhu au ma'dhunuhu. Okey. Illam yasum anhu qaribuhu au ma'dhunuhu. Sekarang ni kita dah tahu. Qarib dia boleh puasakan bagi pihak si mati. Okey. Kemudian kalau ajnabi, ini pun dalam minhaj ada sebut. Kalau ajnabi nak puasakan
Kalau ajnabi nak puasakan bagi pihak si mati, kalau ajnabi nak puasakan bagi pihak si mati, maka ma'zunuhu, ajnabi itu perlu dapat izin. Okey? Ajnabi itu perlu mendapat izin. Okey? Jadi faedah daripada ibarat sebelum ni, au ma'zunuhu menunjukkan bahawasanya ajnabi pun boleh boleh apa? Boleh puasa. Perlu dapat izin daripada qarib. Tengok dalam Fathul Mu'in. Wa yushtaratu. Kita akan baca ibarat Fathul Mu'in pada ibarat wa yushtaratu fil wali. Disyaratkan pada wali. Tengok ibarat tu. Wa yushtaratu fil wali an yakuna balighan aqilan. Jadi wali yang nak puasakan bagi pihak ni, dia mesti baligh, berakal. Walaupun perempuan tak kisah, walaupun hamba tak kisah, boleh. Jadi okey, wali ni kulu qaribin. Tapi syarat nak sah puasa tu dia mesti apa? Baligh, berakal. Walaupun hamba tak kisah, walaupun perempuan tak ada masalah. Okey? Wa mithlul wali. Tengok, wa mithlul wali. Al-ajnabi bi'idhnin minal mayyiti bi an awsahu bihi au bi'idhnil wali bi ujratin au dunaha bi khilafi bila idhin fala yasih. Fala yasih. Kemudian, jadi khulasah dia, wali boleh puasakan. Tapi wali yang nak puasakan bagi pihak, dia mesti baligh dan dia mesti berakal. Ajnabi pula. Kalau ajnabi nak puasakan bagi pihak si mati, tengok ni. Dia ada beberapa surah. Ajnabi ni bukan satu surah aja. Ajnabi dia boleh puasakan bagi pihak itu sama ada yang bagi izin tu, yang bagi izin dia puasa itu adalah si mati itu sendiri. Ajnabi kalau nak puasa bagi pihak si mati, sama ada apa? Sama ada si mati itu sendiri yang izinkan. Apa maksud si mati itu izinkan? Si mati itu wasiatkan. Kalau saya mati, kau tolonglah puasakan bagi pihak saya, maka boleh. Ataupun ajnabi tidak mendapat wasiat daripada si mati. Okey, tak dapat wasiat. Tetapi ajnabi dia dapat izin daripada mana-mana wali. Sama ada berbayar ataupun tak berbayar, boleh. So dalam masalah ni, boleh sahaja kalau contohnya waris ni dia malas nak puasa, wali, dia upah orang tolong puasa, dia upahkan. Dia kata okey, kami ni ada, dia upah budak-budak tahfiz, dia upahkan untuk puasa pun boleh juga. Jadi tengok khulasah dia, ajnabi boleh puasa dengan izin si mati. Maksudnya izin si mati itu dengan wasiat daripada si mati, ataupun dengan wali yang hidup, sama ada bayaran ataupun tak ada bayaran. Dia maksudnya dalam masalah ini kita boleh mengambil upah. Dia samalah macam bab haji kan. Si mati ada meninggal dunia, ada tanggungjawab haji. Jadi ajnabi boleh kerjakan haji bagi pihak dia dengan mengambil upah. Orang buat badal haji kan. Ia samalah juga dalam bab ni, puasa boleh mengambil upah, ujrah. Maksudnya boleh buat akad ujrah untuk bab puasa ni. Boleh, walaupun dia ibadat. Sebab dia punya kaedah dia, boleh buat akad ujrah kalau manfaat itu tidak semata-mata kembali kepada ajir. Jadi kalau manfaat itu kembali mustajir, maka boleh. Boleh. Maka dalam surah ni dia boleh buat akad. Dia boleh buat akad.
wajib. Wasiat itu tak wajib ditunaikan. Tak wajib ditunaikan. Okey, akhir sekali ibarat las. Wa masriful amdad faqirun wa miskinun walahu sarfu amdadin liwahidin. Ni las. Masrif maksudnya asnaf lah bahasa mudahnya. Tempat belanja. Jadi fidyah ni, masriful amdad ni maksudnya masrif. Tempat nak saraf, nak belanja kan. Tempat nak belanja kan, fakir dan miskin. Walahu sarfu amdadin liwahidin. Boleh membelanjakan beberapa mud kepada satu orang. Jadi ini masalah fidyah ni. Masalah fidyah dia beza dengan kafarah tu, uzmah. Okey. Apa dia? Kafarah uzmah. Kafarah uzmah. Jadi kalau kafarah uzmah mesti ada 60 orang. 60 orang. Tapi dalam bab fidyah ni, contohnya dia ni ada fidyah atuk dia ke ayah dia berpuluh tahun tak puasa. Dia boleh bagi kat satu orang je. Satu orang je bagi. Khalas. Dia boleh bagi kepada satu orang sahaja. Okey, inilah ini faedah terakhir. Walahu sarfu amdadin liwa'idin. Jadi bolehlah kalau orang tanya kan, dia nak bagi dia punya fidyah atuk dia ke ayah dia ni yang berpuluh tahun tak puasa, dia nak bagi kat satu orang je, boleh, tak ada masalah. Ibarat dia jelas. Walahu sarfu amdadin liwahidin. Walahu sarfu amdadin liwahidin. Khalas. Okey. Malam ni cukup setakat itu saja. Lepas ni kita akan masuklah benda-benda sunat ni, senang je ni insya-Allah. Tak payah sangat. Benda-benda sunat. Iktikaf ni panjang juga ni, iktikaf. Puasa sunat. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada keesokan harinya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'ah. Allahumma ja'alna min alladhina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah esok ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah.